Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Ain. Okey, pada hari ini kita akan belajar mengenai subjek sains. Okey, pembelajaran pada hari ini adalah secara maya. Jom kita belajar. Bab 5. Termokimia pada muka surat kedua. Apa itu termokimia? Termokimia adalah satu kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia berlaku. Okey, apa itu tindak balas kimia? Tindak balas kimia adalah terbahagi kepada dua, iaitu tindak balas endotermik dan juga eksotermik. Okey, kita tengok kepada muka surat yang ketiga mengenai tindak balas tersebut. Okey, tindak balas endotermik. Okey, apa itu endotermik? Iaitu haba yang diserap daripada persekitaran yang menyebabkan suhu persekitaran menurun. Okey, di situ ada contoh di mana contohnya adalah melarutkan amonium klorida di dalam air. Yakni dia akan berlaku tindak balas kerana haba diserapkan dari persekitaran dan suhu persekitaran menurun. Baik, di bawah itu ada tindak balas endotermik. Kita akan tengok tindak balas endotermik tersebut dalam kehidupan harian. Okey, yang pertama adalah fotosintesis. Okey, kita tengok bagaimana fotosintesis itu bertindak balas. Okey, fotosintesis seperti tumbuhan. Kita tahu fotosintesis itu daripada tumbuhan. Dia menyerap tenaga daripada matahari untuk menghasilkan glukosa dan oksigen daripada karbon dioksida dan juga air. Okey, yang kedua. Kedua itu adalah memasak. Apa kaitan memasak dengan tindak balas endotermik? Okey, memasak contohnya seperti dough biskut. Dough biskut tu dia menyerap haba daripada ketuhar dan ia ditukarkan kepada pastry yang keras. Maksudnya pastry tu menjadi masak. Daripada tidak masak menjadi masak. Okey, seterusnya melarutkan garam amonium dalam air. Okey, sebagai contoh, amonium klorida dilarutkan di dalam air di mana amonium klorida akan menyerap tenaga daripada air dan persekitarannya. Okey, yang keempat iaitu penguraian sebatian logam yang kurang aktif, iaitu ia akan menyebabkan haba diserap dan berlaku penurunan suhu persekitarannya. Okey, seterusnya tindak balas penguraian karbon logam. Okey, di situ dia akan berlaku penyerapan haba semasa penguraian karbon logam dan dia bertindak balas dalam endotermik. Okey, yang keenam adalah membuat pek sejuk segera. Okey, pek sejuk segera ni adalah campuran air dan amonium nitrat dalam pek sejuk tersebut yang menyebabkan sesuatu tindak balas endotermik. Okey, itu adalah contoh tindak balas endotermik berlaku. Okey, kita tengok sekarang apa pula eksotermik. Kita buka kepada muka surat yang keempat. Okey, tindak balas eksotermik. Apa itu tindak balas eksotermik? Okey, tindak balas yang menyebabkan haba dibebaskan ke persekitaran yang menyebabkan suhu persekitaran meningkat. Okey, sebagai contoh di situ, pembakaran karbon dalam udara, yakni dia berlaku tindak balas kerana haba dibebaskan ke persekitaran dan suhu persekitaran meningkat. Okey, di bawah tersebut, bawah tu dia ada contoh yang boleh dikaitkan dalam kehidupan hariannya. Okey, yang pertama kita tengok tu adalah respirasi. Apa itu respirasi? Respirasi ialah suatu proses eksotermik kerana ia membebaskan sejumlah besar tenaga ke persekitaran
persekitaran. Okey, dia berlaku apabila molekul-molekul glukosa bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Itu adalah respirasi. Okey, yang kedua adalah pembakaran bunga api. Pembakaran bunga api ini dia membebaskan tenaga dan membentuk haba yang sangat banyak. Okey, seterusnya adalah melarutkan natrium hidroksida dalam air. Okey, itu adalah tindak balas antara asid dan juga base. Di mana tindak balas penyutrian membebaskan tenaga haba yang memanaskan larutan menyebabkan suhu meningkat. Okey, seterusnya adalah pembakaran api fosil. Itu juga menyebabkan pembebasan haba dan berlakunya tindak balas eksotermik. Seterusnya tindak balas termik. Pembebasan berlaku ke persekitaran apabila leburan ferrum dan aluminium oksida dihasilkan daripada aluminium dan ferrum 3 oksida. Okey, seterusnya adalah pengaratan besi. Macam mana tindak balas eksotermik itu boleh berlaku? Iaitu dengan adanya logam dicampur dengan air dan dicampur dengan oksigen, maka menyebabkan tindak balas eksotermik berlaku. Dan yang terakhir, membuat pek panas segera. Okey, membuat pek panas segera tu bagaimana? Iaitu pencampuran air dan garam seperti kalsium oksida di dalam pek panas menyebabkan tindak balas eksotermik. Ini adalah contoh-contoh bagi tindak balas eksotermik. Okey, tadi kita tahu apa benda? Kita tahu termokimia terbahagi kepada dua, iaitu eksotermik dan juga endotermik. Masing-masing mempunyai peningkatan dan juga penurunan mengenai suhu dan haba. Okey, sekarang cikgu nak beri contoh bagaimana tindak balas endo dan ekso dalam membantu menyelesaikan masalah. Contoh yang kita boleh kaitkan sekarang ni adalah contohnya adalah pek panas segera. Okey, daripada pek panas segera ni yang kita boleh gunakan dia adalah yang pertama, dia terdiri daripada apa? Daripada eksotermik. Eksotermik tu apa? Iaitu dia membebaskan haba. Okey. Dalam harian, waktu harian kita yang boleh kita gunakan, kelebihannya adalah yang pertama yang kita boleh kaitkan, dia dapat melegakan kekejangan otot. Okey. Dapat melegakan kekejangan otot. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kadar peredaran darah. Okey. Ini adalah tentang pek panas segera. Pek panas segera yang daripada eksotermik yang membebaskan haba, memberi kelebihan untuk melegakan kekejangan otot dan juga meningkatkan kadar peredaran darah. Okey, contoh yang kedua yang cikgu boleh berikan, apa dia? Yang kedua yang cikgu boleh berikan adalah pek sejuk segera. Okey, pek sejuk segera ni apa yang kita boleh kaitkan dalam harian kita? Pernah nampak tak? Macam mana tu? Pek sejuk segera. Okey, dia terdiri daripada endotermik. Endotermik tu apa? Iaitu dia menyerap haba. Okey, dia menyerap haba. Okey. Okey. Pek sejuk segera ni dia memberi kelebihan di mana dia dapat mengurangkan bengkak pada luka dan radang tisu. Okey. Pek sejuk segera ni kita kalau nak tengokkan contohnya macam atlet-atlet yang tengah bersukan, bila mereka menghadapi
kecederaan, mereka menggunakan pek sejuk segera ni untuk mengurangkan dia punya rasa bengkak tu. Okey, yang kedua, dia punya kelebihan dia dapat membantu untuk apa? Untuk menghentikan pendarahan. Okey, contohnya kalau seseorang tu jatuh dan mengalami luka yang agak besar, dan masa yang sama kita boleh mengambil pek sejuk segera ni bagi dia mengurangkan kadar pendarahan darah tu. Maksudnya kita tak nak berlaku pendarahan tu terlampau banyak. Ini adalah pek panas segera yang boleh digunakan dan juga pek sejuk segera, antara dua contoh yang kita boleh kaitkan dalam kehidupan harian kita lah. Itu saja sebagai contohnya. Jika terdapat sebarang persoalan, boleh ajukan kepada cikgu melalui platform WhatsApp yang diberikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.